السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan inayah daripada Allah, kita malam ini akan sambung pengajian kita daripada kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah yang ditulis dan disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Akram Diya Al-Umari, seorang profesor dalam bidang sejarah di Universiti Islam Madinah. Dan kitab ini beliau susun mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih berkaitan dengan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebagaimana yang kita sedia maklum tuan-tuan, kehidupan baginda Rasul merupakan suatu benda yang mesti dan wajib diketahui oleh setiap orang yang mengaku mencintai Rasul. Tanda kita cinta pada seseorang itu adalah kita berusaha untuk mengenali dan mengikuti apa yang dia lakukan. Tanda kita sayang pada Rasul, tanda kita cinta dan kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berusaha untuk mengenali siapa Nabi, mengenali tentang sejarah kehidupan baginda Nabi, mengenali sikap dan tingkah laku tutur kata baginda Rasul. Setelah kita mengenali kehidupan Nabi, maka langkah yang kedua sebagai tanda untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul, bukan cinta palsu, adalah dengan kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tegas dalam beberapa ayat meminta supaya orang yang mengaku mencintai Allah, mencintai Rasul, untuk membuktikan cinta mereka itu dengan mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasul. Ramai orang mengaku cinta kepada Nabi, tetapi cinta itu tidak membawa ke syurga, bahkan dia menghantar ke neraka. Abu Talib dalam sejarah hidup baginda Rasul adalah antara manusia yang membela dan juga mempertahankan Nabi. Abu Talib terkenal sebagai ayah saudara yang begitu kasih dan sayang kepada Nabi, tetapi Abu Talib tidak masuk ke dalam syurga. Dia termasuk daripada ahli neraka. Kerana cinta Abu Talib adalah cinta dusta, iaitu cinta yang tidak diikuti dengan taat kepada ajaran Rasul. Sebab itu tuan-tuan, cinta yang tidak diikuti dengan mentaati titah perintah Rasul adalah cinta yang tidak mempunyai makna di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka itu mencintai Allah, tanda mereka mencintai Allah, tanda mereka kasih kepada Allah adalah dengan mengikut apa yang dibawa oleh engkau. Dan sesungguhnya mereka yang mengikut apa yang dibawa oleh Rasul, mereka itu akan dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda cinta itu, kata para ulama, adalah dengan kita ikut apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan,
sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar untuk mengenal riwayat hidup, kisah, sejarah perjalanan manusia yang agung ditabalkan menjadi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kuliah yang lepas kita telah pun membincangkan tentang penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menceritakan bagaimana Nabi pada peringkat awal kanak-kanak baginda disusukan oleh beberapa orang ibu susuan. Di antara yang disebut di dalam sejarah yang menyusukan Nabi Thuwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Thuwaibah salah seorang manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah merupakan ibu susuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Islam, tuan-tuan, kita nak kena jelas ada hukum ar-radha'ah. Hukum radha'ah ni apa? Ahkam ar-radha'ah, hukum hakam berkaitan dengan penyusuan. Iaitu dalam Islam dia menyusun satu peraturan, sekiranya mana-mana bayi yang berusia kurang daripada 2 tahun menyusu dengan seorang daripada kalangan orang Islam dengan 5 kali isapan yang mengenyangkan diri dia, maka dari sudut syarak, dari sudut hukum, budak itu sudah diiktiraf anak susuan kepada wanita tersebut. Dan anak susuan mengikut pandangan hukum Islam, ia sama sebagaimana anak kandung. Apa yang haram dari sudut darah daging anak kandung, itu juga yang haram kepada anak susuan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrumur radha'ah tahrumun nasab. Apa yang diharamkan oleh darah daging, demikian juga diharamkan oleh sebab kerana susuan. Sekiranya seorang ibu boleh membuka aurat di hadapan anak kandungnya, demikian agama ini membenarkan ibu susuan untuk membuka aurat di hadapan anak susuan. Sekiranya anak susuan tidak boleh berkahwin dengan ibu susuan kerana anak kandung, tentulah tak boleh untuk menikahi ibu kandungnya sendiri. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam, isu nasab keturunan ini merupakan antara perkara yang cukup penting dan antara benda yang agama jaga. 5 perkara yang agama disebut sebagai darurah, 5 perkara yang paling penting agama jaga, antaranya nasab keturunan. Sebab itu dalam Islam kita disuruh perhati bab-bab ni. Nikah kahwin, wali, isu anak luar nikah, isu kandungan, isu usia, berapa bulan dalam pernikahan itu anak tersebut dibinkan, dinasabkan, kerana dia akan melibatkan nanti apa? Faraid, pusaka, hak mewalikan anak perempuan. Kesemua ini agama jaga. Sebab itu tuan-tuan, antara masalah yang paling besar yang sekarang ini melanda negara-negara Eropah, negara-negara barat, apabila institusi sosial, institusi masyarakat mereka telah jadi caca merbak, campur aduk, berselera. Apabila perkahwinan secara sah sudah tidak menjadi suatu benda yang penting, mana-mana wanita boleh tidur dengan mana-mana lelaki yang dia suka, dan soal bertukar pasangan ini sudah menjadi benda yang biasa dalam kehidupan masyarakat Eropah. Apa yang termaksa mereka berhadapan adalah isu status anak dan juga susur galur keluarga. Sebab itu agama daripada peringkat awal lagi, agama dah atur. Sebab itu agama tak bagi wanita kahwin 4, ataupun wanita hanya boleh kahwin 1 orang dalam 1 waktu. Tak boleh bersuami 2, 3 dan 4. Bukan isu adil tak adil. Isunya wanita yang mempunyai suami yang lebih daripada seorang, dia akan mengalami masalah dari sudut nasab anak yang dia kandung.
Agama melihat perkara ini jauh. Ada kumpulan-kumpulan wanita tertentu yang bangun memperjuangkan hak mereka, menuntut keadilan, menuntut hak sama rata diberikan pada lelaki. Demikian juga hak tersebut mesti diberikan pada wanita. Tetapi agama melihat jauh lebih daripada itu. Sekiranya kita membenarkan wanita mempunyai pasangan yang ramai, lebih daripada seorang, maka masalah dari sudut nasab anak itu akan timbul. Kita tak tahu siapa bapaknya, daripada mana benih itu timbul dalam diri wanita tersebut. Ini yang dihadapi oleh dunia barat. Apabila wanita yang mempunyai suami tidur dengan laki-laki lain, dan soal bertukar pasangan ini sudah tidak menjadi benda yang masalah, akhirnya anak itu tidak mengetahui siapakah bapaknya. Soal ini agama ambil berat, tuan-tuan. Sebab itu dalam Islam, adil bukan bermakna sama rata. Adil, keadilan, al-adalah, al-adl, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu keadilan dari sudut pandangan Islam. Apabila kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada kedudukannya, sesuai dengan apa yang dia patut dapat, itulah keadilan. Ini kita akan tengok insya-Allah dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menyentuh tentang mukjizat ataupun mukjizat syaqq sadr, pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini insya-Allah tuan-tuan, kita akan masuk kepada peristiwa yang seterusnya yang direkodkan oleh sejarah, iaitu peristiwa yang disebut dengan Hilful Mutayyibin ataupun Hilful Fudul. Okey, kita cerita sikit tentang kisah Hilful Fudul ataupun Hilful Mutayyibin. Ini kisah apa tuan? Kisahnya sebagaimana yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Hilful Mutayyibin ataupun Hilful Fudul adalah suatu perjanjian yang Nabi ikut serta sebelum dilantik menjadi Rasul. Cerita ini berlaku sebelum daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul dilantik ataupun menerima wahyu. Maknanya perkara ini berlaku sebelum daripada kenabian. Hilful Fudul, sebagaimana yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ceritanya masyarakat Arab ni dia terkenal sebagai satu bangsa yang suka berperang kerana ta'assub kepada kaum, kabilah. Mereka ini mempunyai satu semangat yang agama larang, yang dipanggil dengan asabiyah, iaitu semangat kebangsaan yang melampau. Macam kita duk terang kat tuan-tuan dulu, orang Arab boleh berperang kerana seekor unta. Orang Arab boleh berperang bertahun-tahun lamanya kerana seekor kambing. Kerana bagi orang Arab, benar atau salah bukan isu, tetapi tanggungjawab kita mempertahankan ahli kabilah kita. Sama ada dia salah, dia tak salah, dia punca, dia sebab, itu tolak tepi. Yang penting dia kabilah kita, dia kaum kita, dia bangsa kita, kita wajib untuk turun mempertahankan dia. Ini satu sikap orang Arab. Ada pro, ada kontra, ada baik, ada buruk. Katakanlah satu ekor kambing daripada kabilah A ditemui mati
dalam tanah kabilah B. Mereka dah tak tanya dah. Dah tak ada usul periksa. Dah tak ada soal siasat. Bila ada saja kambing mana-mana ahli kabilah A yang mati dalam tanah kabilah B, mereka tak cari dah siapa salah, siapa punca, siapa sabit, siapa sebab. Bagi mereka, tanggungjawab kita turun berperang menuntut hak yang telah diambil daripada kabilah kita. Ini yang disebut dengan asabiyah jahiliyah, semangat kebangsaan yang termasuk dalam amalan jahiliyah. Walaupun kesalahan itu ada pada ahli kabilah, walaupun puncak silap dan salah itu pada ahli kabilah dia tak akan ambil kira bab tu. Yang penting dia geng aku nak kena lawan hang, pasal hang musuh. Tetapi tuan-tuan, hilful mutayyibin yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia berlaku bila? Dalam setengah riwayat sebut ketika itu umur Nabi 15 tahun. 3 dan 3 lah kalau kita sekarang. Pada usia baginda 15 tahun berlaku suatu peperangan yang dinamakan dengan peperangan Fujar. Peperangan nama dia peperangan Fujar. Peperangan ini kerana apa? Kerana telah berlaku perlanggaran bulan-bulan haram. Ada kabilah Kinanah daripada suku kaum Quraisy dan juga kaum Qais bin Ilan telah berperang di atas beberapa sebab. Mereka pergi perang dalam bulan haram.